Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat malam. Okey, bersama dengan saya pada malam ini Dr. Farah dari DND Klinik dalam sesi perkongsian ilmu bersama DND. So malam ni topik kita adalah mengenai antibiotik perlu atau tidak. Perlu ke kita makan antibiotik? You rasa perlu ke tidak? Siapa kat sini yang pernah ada history ataupun selalu sangat kalau apa-apa ke tak sihat ke demam batuk sesama, terus saja you dah ambil antibiotik, ada atau tidak? Okay, kita nak tahu sikit. Normally memang ada lah. Sebab baru-baru ini, selain daripada before this, dalam 3 tahun yang lepas, negara kita dan juga satu dunia dilanda dengan wabak COVID. Dan kemudiannya seterusnya berterusan pula dengan influenza. Dan baru-baru ni ada pula isu monkeypox. Jadi lepas tu penggunaan pula ada yang kata you have to take antibiotics untuk sebagai early protection dan juga preventive. Okay? Jadi sebenarnya perlu ke tidak? Statement tu betul atau tidak? Dan juga dalam baru-baru ni sangat-sangat banyak kes dan juga kerisauan di mana penyalahgunaan antibiotik berlaku dan untuk apa. Okey, jadi sebelum itu kita nak memberitahu dululah antibiotik ni apa sahaja jenis dia dan macam mana. Okey, so antibiotik ni dia ada banyak jenis. Maksudnya dia ada berbagai jenis golongan. Okey, dan normally dia ada 5 golongan besar lah. Okey. Jadi dalam golongan antibiotik ni, dia ada yang broad spectrum, kemudiannya ada untuk kuman yang negatif, ada untuk kuman yang positif, tergantung pada jenis kuman tersebut. So macam mana? Kalau antibiotik ni, apakah indikasi dia? Hanya untuk kuman bakteria, bukan kuman virus. Dan juga saya tahu ada beberapa, ataupun ramai jugalah di luar sana yang ada masalah kulit, ada masalah jerawat, dapat pengubatan antibiotik selama 3 bulan ataupun kalau berterusan hingga 6 bulan, kemudian stop sambung balik sebab nak clearkan jerawat. Yes, ada. Tapi does it necessary? Perlu ke you nak ambil? So indikasi utama dia adalah memang antibacterial only. Maksudnya kuman bakteria. Kalau kuman virus, kalau katakan you demam baru 2 hari, baru 3 hari, biasanya punca demam, batuk, sesama, upper respiratory tract infection symptoms lah. Di mana tanda-tanda ni semua normally kalau baru 2 hari, 3 hari ataupun kurang daripada 5 hari, dia adalah jangkitan virus. Dan untuk jangkitan virus tak sesuai lah you nak pakai antibiotik, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak kena pun hit the target. Sebab ubat antibakteria ni fungsi dia untuk bakteria. Antibiotik ni kan, jadi kalau you pakai, dia tak kena pun target tu. Jadi sia-sia sahajalah untuk pengubatan virus. Katakan demam, batuk sesama dah sampai 7 hari, 5 hari dah masuk hari ke-5 tak membaik. 7 hari biasanya perlu ambil pemeriksaan darah dahulu untuk tahu adakah ini suatu viral fever, viral infection ataupun bacterial infection. Ada viral infection yang memang prolong berhari-hari dan dia punya symptoms nampak dah sangat teruk jugalah. Kadang-kadang ada juga yang menyatakan, kalau kahak dah bertukar warna sampai ke hijau tu confirm bakteria, lepas tu saya terus ambil antibiotik. Sebab apa kita takut kerisauan kalau you salah guna antibiotik ni ataupun maksud dia penyalahgunaan antibiotic abuse. Because number one, jadi antibiotik ni katakan kita ambil untuk dia rawat dan juga target kepada kuman yang sepatutnya dalam badan. Tetapi kalau dah berkali kita makan, lepas tu tak kena pun hit the target, jadi sistem badan ataupun kuman yang patutnya kita bunuh tu dia dah jadi makin kebal. Dia dah tahu, ni antibiotik ni nak masuk ni, so saya nak hilangkan dirilah, saya dah boleh lawan. Sebab dalam badan kita memang ada kuman-kuman baik juga. Bakteria baik, ada probiotik, ada prebiotik dan juga ada lain lah, flora-flora lain ataupun kuman lain yang sepatutnya memprotect badan ataupun melindungi badan. Tapi kalau dah selalu sangat you ambil antibiotik tu, kemudian pada akhirnya antibiotik ni jadi tak kenal, dia jadi sampai salah, dia sampai attack juga bakteria yang sepatutnya memprotect badan. Sepatutnya bakteria tu bakteria sihat tapi pun terkena. Sebab tu jadilah maksud dia resistance of antibiotic ataupun kerintangan antibiotik, di mana antibiotik tu dah takkan berguna. Sebab bila pada satu tahap you ambil antibiotik, kalau tak berjalan dengan kita kena up lagi dos. Sama ada up dos ataupun up kekuatan. Kalau katakan tak juga, kita up lagi sampai grup paling terakhir ataupun grup paling kuat, tapi sistem kekebalan tubuh dah tak dapat nak
dah terbiasa, jadi dia dah mengalami suatu antibiotic resistance ataupun kerintangan antibiotik. Bahaya sebab pada waktu itulah kita katakan immunosuppressive ataupun immunodepressant, di mana sistem badan kekebalan gut yang patut jaga badan kita jadi lemah. Sebab tu siapa yang dah ni ambil antibiotik jadi lagi lemah, senang kena penyakit lain. Siapa yang ada tanda-tanda, bayangkan recurrent infection ataupun fungal, jangkitan fungal ataupun jangkitan kulat, especially kepada kaum wanita yang selalu sangat berkali-kali ada cairan vagina, kemudiannya dikatakan itu adalah suatu jangkitan kulat ataupun candida, kena periksa adakah you selalu sangat ambil antibiotik sehingga melemahkan sistem tubuh badan sendiri, melemahkan sistem imun tubuh badan sendiri, dan akibatnya mengakibatkan jangkitan senang berlaku. Okey, itu antara sebab dia. Dan lain juga adalah antibiotik ni dia juga ada kesan samping. Efek samping dia sebab ialah dia suatu bahan yang kita masuk daripada luar untuk memprotek badan. Apa kesan samping yang paling biasa sangat berlaku daripada antibiotik ni adalah mual, muntah ataupun rasa macam pening, rasa macam diarrhea, buang air berterusan daripada side effect daripada antibiotik ni. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Dan juga bila perlu makan antibiotik ni, bila satu adalah dengan dengan rawatan sendiri. Maksudnya kalau viral fever, apa you perlu buat adalah you kena rest in bed, good nutrition, makan makanan yang baik, minum air yang cukup. Okey, jauhi daripada jangkitan lain. So katakan kalau you dah buat semua tu masih tak membaik, okey, baru boleh perlu ambil antibiotik dengan ada indikasi. Bila dah buat pemeriksaan darah, dah buat ujian air kencing, menandakan betul suatu jangkitan. Okey, katakan you pergi jumpa klinik doktor. Baru minta 1 hari, 2 hari dah minta antibiotik. Doktor bagi juga. Sebab apa? Okey, sebab doktor tu berniat untuk menyembuhkan penyakit. Untuk menyembuhkan pesakit. Mungkin dalam pada pesakit tu datang, you request, you cakap dah batuk 5-6 hari tak baik. Jadi saya nak juga antibiotik baru lepas baik. Okey. Dan kenapa walaupun you baru berapa hari demam batuk tapi lepas tu makan antibiotik dah baik pula? Sebab pada waktu itu dia membunuh semua bakteria ataupun kuman yang ada dalam badan, termasuk kuman-kuman baik tadi. Okey, dan pula apa pula indikasi orang kita pula suka jenis makan antibiotik baru 2-3 hari, 4-5 hari dah rasa baik, you stop. Padahal patutnya antibiotiknya tu perlu dimakan dalam 7 hari ataupun 10 hari, 14 hari. Tapi pada hari kelima biasanya ataupun hari keempat ada yang tak menyambung. Lepas tu dalam selang 2 hari you boleh sambung lagi ke tidak? Okey, jawapan dia tidak boleh. Makan antibiotik kalau dapat kena makan, you kena habiskan betul semua sampai habis. You tak boleh stop in the middle, ataupun you tak boleh nak mengulang lagi, ataupun you tak boleh stop sesuka hati sendiri. Sebab apa? Sebab tadi you akan membuatkan antibiotic resistance ataupun kerintangan antibiotik, di mana okey, sebabkan you buat on and off berhenti sendiri tu, kuman tu tak habis hilang lagi dalam badan. Satu. Yang kedua, kuman boleh jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Okey. Yang ketiga adalah bila dia dah kena antibiotik tu, dia pun dah biasakan diri dia. Antibiotik tu instead of bunuh kuman yang sepatutnya, dia jadi bunuh sistem imun tubuh badan kita. So tubuh imun badan you lagi lemah. Dan apa yang berlaku bahayanya bila you dah ada antibiotic resistance ni ataupun kerintangan antibiotik, tak ada apa lagi yang boleh membantu anda jika berlaku betul-betul jangkitan kuman. Okey, sebab apa? Sebab the only benda yang boleh bunuh kuman is antibiotik kalau you ambil dengan benda yang betul. Okey, dan juga lagi satu, tak boleh juga baru saja habis menyelesaikan, katakanlah ni on your own sendiri, bukan atas nasihat doktor ke apa ke, katakan baru habis rejim makan antibiotik dalam 5 hari. Kemudiannya you rasa batuk you tak sembuh lagi, you baru habis, you pandai-pandai pula ambil sendiri selang 2 hari tu, ambil dos yang sama dengan hari yang sama. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab you memprolong dan juga memanjangkan rejim antibiotik yang tidak sepatutnya dengan dos yang sama dan juga dah ada jarak kat tengah. Jadi pada waktu itu you dah introducekan antibiotik tu sebagai suatu kawan kepada badan dan kepada kuman tu, dan juga dia lagi sekali dia tak mengenal diri you, dia attack support immune system badan sendiri. Okey, kenapa bahaya especially untuk pesakit yang ada kencing manis? Kalau you ada resistant antibiotik ni, kenapa bahaya? Sebab
kuman biasanya dia makan gula, dia feed on sugar. Bila darah dalam badan tu tinggi dengan gula, kalau you kena jangkitan COVID, kalau sebab tu you tengok pesakit-pesakit yang ada penyakit 3 serangkai, kalau kena jangkitan COVID, jangkitan influenza ataupun apa sahaja, demam, batuk, sesama, condition pesakit ni akan lebih teruk daripada orang yang tak ada underlying disease kencing manis atau darah tinggi. Sebab disebabkan oleh bila dalam darah, gula tinggi dalam darah, kuman ni lagi suka, dia makan, itu makanan dia. Jadi dia stay dan juga bila gula lebih tinggi ni mengakibatkan immunosuppressive diri you rendah, sistem imun badan lebih rendah. So badan tak ada kemampuan, tak ada keupayaan diri nak lawan bakteria ataupun nak lawan kuman lain untuk melawan jika tak ada bantuan. Sebab tu kena ambil antibiotik. Dan juga ada juga side effect samping untuk pesakit diabetik kalau pengambilan antibiotik terlalu lama adalah bila sistem badan imun sendiri, sistem kekebalan tubuh tak dapat ataupun tak mampu nak protect diri dia sendiri dan juga untuk melahirkan kuman-kuman baik untuk menjaga badan. Okay. So pada waktu itu you lebih senang terkena jangkitan kuman dan juga boleh mengakibatkan gangguan pada salur darah sehingga boleh mengakibatkan prolong disease. Maksudnya boleh jadi gangrene pada kaki, diabetic foot. Okay, lepas tu takut boleh kena pula jangkitan kuman tu berjalan satu saluran darah ni diikut sistem darah, boleh mengakibatkan sepsis. Sebab kuman-kuman ni dia tahu nak pergi kat mana. Normally dia memang dah dapat makanan dia bila gula dalam darah tu tinggi, dia akan pergi kepada vital organs. Organ-organ vital, organ-organ penting. Organ-organ vital ni organ-organ seperti kidney, buah pinggang, okay, lepas tu paru-paru, okay, lepas tu hati, brain. Yang paling risau bila kuman dah pergi menembusi blood-brain barrier, okay, dia dapat masuk dan sampai kepada otak, sangat-sangat susah untuk diubati melainkan you betul-betul target spesifik rawatan dia. Kita tak boleh try and error. Katakan kita dah tahu kuman jenis apa dekat otak, let's say TB ataupun meningitis, kita kena treat betul-betul. Kita tak boleh try and error, cuba ubat kulat, tak boleh cuba ubat virus. Dia kena target betul-betul. Sebab apa? Sebab bila dah tembus blood-brain barrier, akan mengganggu fungsi otak. Bila fungsi otak terganggu, fungsi coordination terganggu. Cognitive function pun terganggu. Cognitive function ni bila terganggu, boleh kena otak semualah. Jadi kena perlu diintubasikan, perlu tidur. Kemudiannya pesakit tak sedar, pesakit tak dapat berfikir. Orang selalu kata macam hilang arah. Hilang arah tujuan. Because dia tak boleh think straight. Ada kuman dalam otak dia. Jadi macam tidak bertindak sepatutnya lah. Maksudnya dia punya fungsi tu deteriorate. Dia tak jadi macam orang yang betul. Fungsi otak dia menurun. Okay, lepas tu jadi kacau, tak boleh bernafas sendiri sebab batang otak mungkin kena pada batang otak ataupun brainstem. Okay, dapat mengganggu, tak boleh tidur, tak boleh bernafas dengan sendiri. Sebab tu perlu intubasi untuk membantu pernafasan dan sebagainya. That is why sangat-sangat bahaya bila antibiotik ni disalahgunakan dan diambil tanpa indikasi yang betul dan juga tanpa nasihat doktor. Sebab tu you perlu tahu, especially kepada siapa yang paling penting sekali ada penyakit lah ataupun underlying disease. Yang paling common sekali adalah sakit kencing manis. Okay, sebab sakit kencing manis ni gula tinggi dalam badan. Satu, you dah ada insulin resistance. Kedua, you tak nak ada antibiotic resistance. Dapat meningkatkan risiko untuk terkena pula jangkitan luar lebih tinggi. Sebab tu pesakit-pesakit yang gangrene selalunya, kaki yang dah hitam tu, okay, bila nak buat apa-apa dia jadi susah. Nak rawat pun susah, nak baik semua sebab dah banyak sangat kuman ataupun medium lain dekat situ hingga menjadikan kaki tu jadi lebih teruk. Dan akhirnya terpaksa diputuskan untuk amputasi ataupun dipotong kaki tersebut. Sebab apa? Sebab tak nak kuman pada kaki tersebut yang dah gangrene, dah hitam tu naik masuk ke salur darah dan kemudiannya serang pada vital organs tadilah, atau mengakibatkan sakit jantung, heart attack, ganggu fungsi buah pinggang, ganggu fungsi hati, otak dan sebagainya. Okay, alright. Jadi pada hari ini itu saja saya punya perkongsian mengenai perlu ke tidak you makan antibiotik. Thank you so much buat siapa yang dah join. Siapa yang mungkin baru join terlambat, okay, you boleh rewatch balik kita punya live pada malam ni. Dan kalau boleh tolong share biar lebih ramai mendapatkan manfaat bersama. Okay, sampai di sini saja. Jika ada apa-apa saja yang you ingin tanyakan, boleh komen di ruangan komen. Kami akan cuba jawab. Nantikan kami di setiap malam episod live bersama DND untuk sesi perkongsian ilmu. Okay, Assalamualaikum. Let go and feel good.